Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qada wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihi raqaib wa husnul khawatim wa yasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli malak. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan limpahan kurnia Allah Subhanahu wa taala, maka kita berhimpun balik dalam kelas Al-Quran kita, episod yang ke-11. Kelas Al-Quran kita, episod yang ke-11. Episod ke-11 dah ni. Episod ke-11 dah ni. Sebelum ini kita berada pada episod 10. Bila? Semalam pagi kemarin kita episod yang ke-10 surah benda, surah At-Takatsur. Pagi ini kita masuk kepada episod yang ke-11, episod surah Al-Asr. Surah Al-Asr. Pada semalam saya ada bagi peringatan bahawa surah Al-Asr ini surahnya pendek sahaja. Ramai orang suka baca sebab surah ini pendek sangat. Dan ramai orang suka baca bila mana dia bagi tazkirah tentang masa ke, bila mana dia bercakap tentang masa ke, dia suka baca, bagi dalil dengan surah ini. Tapi tuan-tuan, saya bagi peringatan bahawa surah Al-Asr ramai orang buat salah. Surah Al-Asr ini ramai orang buat salah. Salah macam mana? Ni saya nak ajar ni tuan-tuan. Kat mana tempat-tempat yang orang biasa salah? Ni saya nak terangkan ni. Bila? Nanti bila mana masuk 9.30 pagi, saya akan terangkan. Kat mana tempat-tempat orang banyak buat salah dalam suratul Asr? Mana tempat-tempat yang banyak orang buat salah dalam suratul Asr? Episod yang ke-11. Boleh? Saya minta jasa baik tuan-tuan, sharekan video ini, moga ramai yang dapat manfaat. InsyaAllah. Kita sudah berada pada episod yang ke-11. Episod ke berapa? Episod ke-11. Surah Al-Asr. Surah Al-Asr. Jadi tuan-tuan, muka surat berapa? Muka surat 601. Muka surat berapa? Muka surat 601. Sebelum saya mulakan, saya minta jasa baik tuan-tuan semua untuk komen dulu supaya saya tahu jelas ataupun tidak suara saya. Sebelum saya mulakan, saya minta tuan-tuan semua, tuan-puan semua untuk komen dulu jelas ataupun tidak suara saya. Kan tak jelas kan? Ataupun ada masalah lain, lag ke, lekat-lekat ke, tolong bagi tahu. Saya nak tahu. Boleh komen di ruangan komen, cakap adakah saya jelas ataupun tidak, ke suara saya sekat-sekat, ada masalah lain ke apa. Boleh tuan-tuan. Dan saya minta juga jasa baik tuan-tuan semua untuk sharekan video ini. Moga dengan cara itu kita makin sebarkan manfaat ilmu. Bagi ramai lagi yang boleh dapat manfaat, ramai yang boleh dapat ilmu ini dan betulkan dalam diri mereka dan perbaiki diri mereka masing-masing. Lagi-lagi si ibu dan bapa yang mempunyai anak, penting untuk kita belajar. Sebab apa? Sebab kita nak ajar anak-anak kita. Kita nak ajar anak-anak kita dengan bacaan surah-surah lazim ini dengan cara yang betul tuan-tuan. Kebanyakan budak-budak tuan-tuan, dia dapat surah Al-Asr ni ataupun surah-surah lazim melalui dengar lagu-lagu. Banyak kat YouTube kan, bunyi berlagu je surah-surah lazim. Bagus tuan-tuan, bagus.
Cuma kat situ kita boleh terapkan sedikit demi sedikit. Kita masuk sedikit demi sedikit. Contohnya, kat mana huruf yang agak longgar bunyi dia, kita sebut. Tu sad bukan sin. Kita ajar dia sad bunyi dia macam mana. Sad aus bukan as. Kita terapkan pada diri anak-anak kita supaya apa? Dia dapat amalkan dengan bacaan yang betul sampai dia besar. Dia dapat amalkan bacaan yang betul sampai dia besar. Itu yang kita nak. Jadi penting untuk ibu dan bapa untuk sama-sama belajar. Kalau boleh, ajak anak kita sekali. Ajak anak kita sekali dengar live ini supaya dia dapat betulkan bacaan-bacaan surah-surah lazim. Tuan-tuan, kebanyakan surah lazim kita ni, kita dapat bukan diasbabkan dengan kita menghafal. Saya ulang sekali lagi. Kebanyakan surah-surah lazim kita dapat ingat bukan diasbabkan kita hafal surah lazim itu. Tidak. Tapi disebabkan daripada kecil kita sudah terbiasa dengan membaca, dengar orang baca surah-surah lazim. Daripada Ad-Duha sampai kepada An-Nas, kita sudah terbiasa mendengar. Kan? Jadi dengan sebab itu kita sentiasa mendengar, jadi kita teringat dengan sendiri. Itu yang berbahaya. Ingat itu bagus. Tapi kita takut apa yang kita dengar itu tidak sama dengan apa yang ada dalam Quran. Huruf yang kita dengar itu kita rasa, contohnya kita rasa macam huruf sad, rupanya huruf sin. Dengar macam huruf sin. Tengok dalam Quran huruf sad, kita baca dengan huruf sin. Dalam Quran tertulis dengan huruf sad. Maka kat sini yang kita takut, tuan-tuan. Takut macam mana? Kita takut tertukar huruf boleh tertukar makna. Tertukar huruf boleh tertukar makna. Itu yang kita takut, kesalahan-kesalahan besar. Lepas tu saya ingatkan, dalam live saya ini, saya memang banyak tunjuk-tunjuk berkenaan dengan salah yang besar. Salah yang besar adalah kesalahan-kesalahan yang melibatkan tertukar makna. Salah besar dalam Quran ini adalah melibatkan tertukar makna. Abdul Aziz, Assalamualaikum Ustaz. Jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Abang Yusuf Muda, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hujan lebat ni. Ya tuan-tuan, hujan lebat ni. Jadi saya minta kekuatan daripada tuan-tuan 30 minit insya-Allah bersama saya. Jangan tidur lagi. Bahaya hujan-hujan ni tuan-tuan. Sejuk dia lain macam sikit. Kalau lah ada batal tepi kita tu tuan-tuan, astaghfirullahalazim, subhanallah. Dia rasa macam nak jatuh je ke arah batal tu. Jadi tuan-tuan, cari semangat 30 minit je bersama saya insya-Allah. 30 hingga 40 minit saya ambil masa tuan-tuan. Tidak minta banyak, just minta tuan-tuan ada bersama saya dan tolong sharekan video ini supaya apa? Supaya banyak orang dapat manfaat. Sharekan video ini supaya ramai orang dapat manfaat. Tuan-tuan, sebelum kita mulakan, di sebelah kiri tuan-tuan ada butang share. Cuba tekan sebelah kiri ada tekan share, tekan butang share. Lepas itu banyak senarai grup kan? Banyak senarai grup. Tekan tuan-tuan, tekan. Ada senarai grup iklan percuma, ada senarai grup dia gabungan anak Terengganu, gabungan anak Selangor dan sebagainya. Beli online, grup beli online pun ada. Sharekan kepada grup tu tuan-tuan. Orang alang-alang orang nak beli, orang nak buat live ni, orang dengar kejap pun dia dah dapat pahala. Dengar baca Quran je pun dapat pahala, pemurahnya Allah. Kita yang mengajak dia dengar Al-Quran, kita pun dapat pahala. Nampak tak? Pemurahnya Allah. Sebab itu tuan-tuan, sharekan dulu supaya ramai dapat manfaat, supaya ramai dapat betulkan Al-Quran dia. Al-Quran ini adalah surat cinta daripada Allah. Kalau kita nak merasai kasih sayang, kita nak merasai sayang kita ni, kita nak tunjuk serahkan sayang kita kepada Allah, maka kita kena hadam betul-betul, hayati betul-betul surat cinta daripada Allah ini tuan-tuan. Surat cinta daripada Allah itu adalah Al-Quran. Kita hayati betul-betul tuan-tuan. Macam mana kita nak hayati kalau baca pun salah? Macam mana kita nak hayati kalau baca pun salah? Sebab itu kita kena perbetulkan. Lihat mana kesalahan-kesalahan yang sering kita buat. Jadi insya-Allah tuan-tuan, insya-Allah kita akan sama-sama perbetulkan. Kak Zanariah Yazid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Top fan, ada badge, alhamdulillah. Siapa yang nak dapat tanda trofi top fan itu, kena selalu bersama dengan Terengganu Mengaji. Setiap kali ada live, join. Setiap kali ada live, share kepada grup-grup. Setiap ada live pun
komen dalam live itu supaya kita dapat bersama-sama membetulkan bacaan Al-Quran kita. Dengan asbab itu, dengan usaha kita seperti itu, maka Allah akan bantu kita untuk lebih kenal dengan Al-Quran dan dapat memperbaiki diri kita, membersihkan hati kita, tuan-tuan. Sebab Al-Quran adalah benda yang baik, benda yang suci, benda yang mukjizat, tuan-tuan. Maka Al-Quran tidak akan berada pada tempat yang kotor. Maka kita sama-sama bersihkan hati kita supaya Al-Quran dapat bersama dengan sama kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, jom 9.30 pagi sudah. Jom kita teruskan dengan suratul Asr. Sebelum tu saya baca komen. Syahir Muhammad Nur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan-tuan, minta jasa baik semua untuk sharekan video ini dan juga komen supaya saya tahu kehadiran tuan-puan semua, insya-Allah. Jom bersama-sama saya dengan surah Al-Asr. Sebelum itu saya macam biasa tukar setar. Jeng. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita sambung pada surah Al-Asr. Jelas atau tidak? Cuba komen. Jelas ke tidak? Semua tengok? Sengit ke apa ke, tolong bagi tahu saya supaya saya nampak. Boleh? Kita sudah berada pada surah Al-Asr. Lihat pada surah ini, perhatikan betul-betul supaya kita lihat setiap huruf dia, setiap baris dia, kat mana kesalahan-kesalahannya ramai orang buat. Kak Rohani Melaka, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Kak Rohani. Jadi tuan-tuan, tulis di ruangan komen surah Al-Asr, muka surat 601. Tulis di ruangan komen surah Al-Asr, muka surat 501. Sekali lagi, tulis di ruangan komen surah Al-Asr, muka surat 601. Perhatikan betul-betul setiap baik huruf dia, setiap baris dia. Perhatikan betul-betul, insya-Allah, supaya kita tahu kat mana tempat yang kita perlu perbetulkan. Boleh? Muhammad Taufik Sulong, alhamdulillah jelas. Syukur, alhamdulillah. Kak Rohani Melaka jelas. Yusuf Muda, okey ustaz, jelas, bagus. Zanariah Yazid sengit, okey saya dah berbetulkan tu. Nampak jelas tidak? Kalau tak jelas lagi bagi tahu. Abang Aman, Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Fahana, surah Al-Asr, muka surah 601. Kak Zanariah Yazid, alhamdulillah jelas. Okey tuan-tuan, tulis juga komen surah Al-Asr, muka surat 601. Dengan cara ini, bila ramai sahabat-sahabat kita join live ini, dia pun tahu kita sedang membicarakan surah apa, pada muka surat mana. Dengan cara itu kita dah bantu dia tuan-tuan. Kita dah bantu dia, insya-Allah. Jom kita masuk kepada suratul Asr. Sebelum kita masuk suratul Asr, jom sama-sama kita buka kelas kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Tapi sebelum itu, saya minta jasa baik tuan-tuan semua untuk bersama-sama dengan saya ikut apa yang saya nak baca ni. Niatkan dalam hati, cakap dalam hati, ya Allah, aku hadiahkan surah Al-Fatihah ini kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, kepada para sahabat, kepada para syuhada, kepada orang-orang yang saleh kami, dan kedua ibu bapa kami, juga untuk diri kami sendiri dan keluarga kami, dan seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, Muhammad Tirmizi Uthman jelas Ustaz. Munirah Zaki jelas. Muhammad Firdaus, jom share lagi. Ustaz perlukan energi. Betul tuan-tuan, jom share lagi. Sharekan video ini ke banyak. Kalau boleh 22 mata yang memandang pada pagi ini, 22 ini tolong share kepada paling kurang pun 10 grup tuan-tuan. Paling kurang 10 grup. Kan kita ada banyak grup, grup bisnes ada, grup reunion ada. Sharekan. Dan kalau boleh sharekan juga kepada apa? Kepada di WhatsApp kita. Grup-grup WhatsApp pun kita share. InsyaAllah dengan cara tu makin banyak kita sebarkan manfaat. Jom kita baca surah Al-Asr. Tulis di ruangan komen ayat yang pertama. Tulis di ruangan komen ayat yang pertama. Saya baca ayat yang pertama. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Wal 'ashr. Sekali lagi saya baca. Wal 'ashr. Sekali lagi saya baca. Wal 'ashr. Pada ayat yang pertama tuan-tuan, apa yang kita kena buat? Ayat yang pertama ini kita kena jaga yang pertama huruf ain. Huruf ain ni huruf apa? Ni huruf ain. Pada episod-episod yang sebelum ini juga saya banyak sebut huruf ain jangan kita baca dengan huruf hamzah. Huruf ain jangan kita baca dengan hamzah. Huruf ain jangan kita baca dengan hamzah tuan-tuan. Hamzah macam mana? Dia bunyi macam ni. Wal asr. Wal asr. Ramai orang kalau laju dia baca macam tu tuan-tuan. Wal asr innal insana fi khusr. Dia baca laju, dah tu tukar huruf tuan-tuan. Jaga-jaga. Tukar huruf ni boleh jadi tukar makna. Ya Allah, takut sangat kalau boleh tukar makna ni tuan-tuan. Kita takut sangat. Takut berdosa tuan-tuan. Jadi jaga dengan huruf ain. Yang tulis di ruangan komen, huruf ain tidak sama dengan hamzah. Tulis di ruangan komen, jangan baca huruf ain dengan hamzah. Tulis di ruangan komen, jangan baca huruf ain dengan hamzah. Dengan hamzah. Tulis di ruangan komen, jangan baca huruf ain dengan hamzah. Jangan baca huruf ain dengan hamzah. Tulis di ruangan komen, jangan baca huruf ain dengan hamzah. Jangan baca huruf ain dengan hamzah. Bunyi huruf ain macam mana? Wal'a. Wal'a. Bukan wal'a. Bukan wal'a. Bukan wal'a. Wal'a. Cantik. Huruf yang kedua kena jaga huruf sad. Huruf sad jaga. Huruf sad tidak sama dengan huruf sin. Wal asr. Jangan baca huruf sad dengan huruf sin. Tulis di ruangan komen, jangan baca huruf sad dengan huruf sin. Saya ulang sekali lagi, jangan baca huruf sad dengan huruf sin. Macam mana bunyi dia tuan-tuan? Wal as. Sin tu kita nak wal asr. Bunyi dia tebal. Sebab apa? Sifat sad ini dia ada sifat isti'la. Sifat isti'la itu maksudnya lidah kita ni terangkat. Lidah kita ni terangkat. Tulis di ruangan komen, jangan baca huruf sad dengan huruf sin. Tuan-tuan, kenapa saya bagi tahu? Kenapa saya bagi tahu? Kenapa saya bagi tahu tuan-tuan? Saya banyak kali bagi tahu surah Al-Asr ini ramai orang tersungkur. Saya banyak bagi tahu surah Al-Asr ini ramai orang tersungkur. Tuan-tuan, percayalah cakap saya, kat mana orang banyak tersungkur? Orang banyak tersungkur pada huruf yang terakhir ini. Huruf ra terakhir ini, huruf ra terakhir ini, huruf ra terakhir ini. Sebab apa ramai orang tersungkur pada huruf ra ni tuan-tuan? Sebab diasbabkan dengan sebelum huruf ra ni adalah huruf mati.
Sebelum huruf ra ini huruf yang dah mati. Sebelum huruf ra ini huruf yang dah mati. Jadi bila mana orang baca, orang seakan-akan telah membuang huruf ra dengan hanya menunjukkan huruf yang kedua terakhir. Wal 'ashr innal insana lafi khus. Nampak? Dia matikan huruf yang kedua terakhir dan tidak bunyikan huruf yang terakhir. Dia mengabaikan huruf ra. Tuan-tuan percaya cakap saya. Jika tuan-tuan membuang huruf ra, tuan-tuan tidak baca huruf ra, dia macam seakan-akan kita telah membuang satu huruf dalam Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhanku, benda yang sangat bahaya, kesalahan yang sangat besar bila kita membuang huruf. Berdosa besar, tuan-tuan. Jadi macam mana kita nak zahirkan bunyi dia? Saya banyak kali ajar dalam kelas saya, bila mana kita nak mantapkan sesuatu bacaan makhraj, caranya adalah kita matikan huruf itu sebelum dia kita bagi alif baris atas. Kalau macam ini, apa bunyi dia, tuan-tuan? Bunyi dia aur. Bunyi dia apa? Bunyi dia aur. Bunyi dia apa? Bunyi dia aur. Bukan ar. Bunyi dia aur. Tebal sikit bunyi dia aur. Cuba tuan-tuan sebut aur. Sedia mula. Aur. Sedia mula. Aur. Saya nak tuan-tuan rasa di mana lidah tuan-tuan parking. Saya nak tuan-tuan rasa di mana lidah tuan-tuan parking. Sebab apa? Kat situlah lidah tuan-tuan kena parking pada hujung sekali. Wal 'ashr. Maksudnya lepas sad ni, tuan-tuan kena pergi kepada tempat yang tuan-tuan parking ra tadi. Wal 'ashr. Kena parking pada huruf ra. Untuk apa? Untuk kita tunjukkan makhraj huruf ra. Jadi saya minta tuan-tuan tulis di orangan komen aur. Tulis di orangan komen aur supaya kita ramai tahu. Cuba berlatih. Tulis di orangan komen aur. Untuk kita sama-sama berjaga. Surah ini memang semuanya wakaf dengan huruf ra. Jadi kalau kita tidak tahu cara wakaf dia, maka tuan-tuan, kita kekal dengan salah, dan lebih menakutkan salah itu adalah kesalahan yang besar sehingga melibatkan kita buang huruf dalam Al-Quran. Jaga. Saya pergi kepada ayat yang kedua. Tulis di ruangan komen ayat yang kedua. Saya baca. Tulis di ruangan komen ayat kedua. Alhamdulillah. Innal insana lafi khusr. Sekali lagi saya baca, ikut sama-sama dengan saya. Innal insana lafi khusr. Pada ayat ini yang pertama, jaga pada nun bersabdu. Jaga pada nun bersabdu. Saya dah terang banyak kali sebelum ini. Kalau nun ada sabdu, kita kena buat apa? Dengung 2 harakat. Nun bersabdu kita kena buat apa? Dengung 2 harakat. Nun bersabdu buat apa? Dengung 2 harakat. Tuan-tuan? Jadi macam mana? Inna. Dia bukan innal. Tak nak. Salah. Innal insa. Nun mati berjumpa dengan huruf sin. Nun mati berjumpa dengan huruf sin, hukumnya adalah hukum ikhfa hakiki. Dengung 2 harakat. Insa, panjang 2 harakat, ada mat asli kecil dekat sini. Sana lafi, panjang juga 2 harakat, ada mat asli ya sebelum huruf ya baris bawah. Lafi khusr. Khusr. Ra, tuan-tuan, jaga. Tadi saya dah tegur macam mana kita nak bunyikan huruf ra, tuan-tuan. Caranya dalam kelas saya sendiri pun saya selalu ajar kita kena matikan huruf ra tu sebelum dia kita bagi alif baris atas. Bunyi dia apa? Bunyi dia aur. Bunyi dia apa? Aur. Cuba rasa kat mana lidah kita parking, maka kita kena parking tempat yang sama pada huruf ra kat sini. Kita kena parking tempat yang sama pada huruf ra kat sini. Khusr. Kena ada parking pada tempat yang sama. Nak tahu parking dia kat mana? Cuba sebut aur. Okey, rasa lidah kita pergi kat mana? Kat situlah tempat yang lidah kita kena pergi pada huruf yang terakhir. Sebagai apa? Sebagai untuk kita menunjukkan adanya makhraj huruf ra kat situ. Boleh? Jadi tuan-tuan, kita tengok komen-komen. Alhamdulillah ramai yang betul. Ain jangan dibaca hamzah. Jangan baca huruf sad dengan huruf sin, betul? Wa nurfana aur. Puteri ar, aur. Ingat, kita jangan sebut ar, sebut aur, tebal.
Muhammad Taufik aur mengaji, Syahir aur. Nora Madzin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat kedua, Syahir nun bersabdu dengung 2 rakaat. Betul. Nun bersabdu dengung 2 rakaat. Seterusnya ayat yang ketiga. Saya baca ayat yang ketiga. Tuan-tuan dengar. Saya baca ayat yang ketiga, tuan-tuan dengar. Tulis di ruangan komen ayat yang ketiga. Tulis di ruangan komen ayat yang ketiga. Saya baca ayat yang ketiga. Alhamdulillah. Illalladzina amanu wa 'amilus solihat. Sekali lagi saya baca. Illalladzina amanu wa 'amilus solihat. Tuan-tuan, kan ayat yang ketiga panjang, kita nak berhenti. Lepas itu tuan-tuan, kita berhenti pada solihat. Ramai orang berhenti pada solihat. Nanti saya huraikan. Tapi pada ayat yang ketiga ini, apa yang kita kena jaga-jaga tuan-tuan? Yang pertama, jaga pada huruf yang bersabdu. Kenapa tuan-tuan? Contohnya pada ayat ini kita tengok. Pada ayat ini hamzah baris bawah, lepas tu lam alif macam ini, ada sabdu pada lam. Ada sabdu pada lam. Sebenarnya lam ini mewakili 2 huruf. Lam bersabdu ini mewakili kepada 2 huruf. Lam bertanda mati 1 dan lam berbaris atas 1. Jadi tuan-tuan, tulis di ruangan komen huruf bersabdu mewakili 2 huruf. Huruf mewakili 2 huruf. Tulis di ruang komen huruf bersabdu. Type huruf. Ustaz mengajar ngeja ni. Bersabdu. Mewakili apa? 2 huruf. Tulis dalam komen huruf bersabdu mewakili 2 huruf. Cantik. Okey, faham Wan Nur Fahana, huruf bersabdu mewakili 2 huruf. Benar sekali. Putri, huruf bersabdu mewakili 2 huruf. Benar tuan-tuan. Tulis dalam komen huruf bersabdu mewakili 2 huruf. Jadi macam mana kita nak bunyikan? Illallazi. Kita tekan kejap. Illallazina amanu. Illalladzina amanu wa 'amilus solihat. Barak, kita pun kena jaga huruf sad bersabdu. Jangan kita baca illalladzina amanu. Ramai orang baca macam tu. Tuan-tuan, kan saya sebut huruf bersabdu mewakili 2 huruf. Kalaulah saya tidak baca secara bersabdu, dia seakan-akan kita telah membuang 1 huruf tuan-tuan. Illalladzina amanu. Sepatutnya illalladzi. Seakan-akan kita telah membuang 1 huruf. Ya Allah. Jadi itu yang kita takutkan. Buang huruf dalam Al-Quran ini berdosa. Jadi kita kena jaga. Sebab itu kita kena belajar tuan-tuan. Sebab itu kena belajar. Okey. Nur Ramazin ayat ketiga betul. Zamudah huruf bersabdu mewakili 2 huruf. Benar. Nur Ramazin huruf bersabdu mewakili 2 huruf. Syahir Muhammad Noh huruf bersabdu mewakili 2 huruf. Kemah keming belaka. Alhamdulillah. Lepas tu tuan-tuan, apa yang kita kena jaga? Tadi kan kita berhenti solihat. Kita kan berhenti solihat. Huruf ta bila mana dalam keadaan mati, huruf ta dalam keadaan mati dia ada sifat kita sebut sebagai sifat hams. Sifat hams itu adalah berangin. Saya ajar ini adalah sifat manual. Dalam kelas saya selalu sebut ajar. Sifat saya ajar automatik dan manual. Sebab apa? Kalau sifat yang saya sebutkan manual, dia masuk tuan-tuan kena usahakan keluarkan dia. Kalau sifat itu sifat yang auto, maksudnya dia akan terkeluar dengan sendiri. Walaupun tuan-tuan tak tahu tu sifat apa, akan keluar dengan sendiri. Tapi seandainya kalau sifat itu adalah sifat yang manual, maka tuan-tuan kena jaga-jaga. Sebab tuan-tuan kena usahakan untuk keluarkan dia. Usaha macam mana? Tuan-tuan, bila kita berhenti pada salihat, kita kena keluarkan ni. Salihat.
Saya kena push angin untuk keluar sedikit bila mana saya waqaf pada huruf ta. Salihat. Kena push angin keluar sikit. Sebab apa? Sebab ada sifat berangin yang kena keluarkan secara manual. Alhamdulillah. Okey? Saya memakna huruf bersabdu mewakili dua huruf. Syarifah Abdul Wahab, huruf bersabdu mewakili dua huruf. Bijak-bijak sini ni hebat belaka. Syamdin, huruf bersabdu mewakili dua huruf. Dan Zamuda, huruf bersabdu mewakili dua huruf. Munirah Zaki, huruf bersabdu mewakili dua huruf. Benar sekali tuan-tuan. Alhamdulillah, kita sambung pada pecahan ayat yang ketiga yang terakhir. Saya baca, auzubillah. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekali lagi saya baca. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekali lagi saya baca, ikut sama-sama dengan saya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pada ayat ini, pertama, jaga pada huruf qaf. Jaga pada huruf qaf. Sebab apa? Huruf qaf ini ada sabdu. Huruf qaf ini ada sabdu. Qaf berbaris, sabdu berbaris bawah. Maksudnya dia ada pecahan qaf dalam keadaan mati satu, qaf berbaris bawah satu. Ada dua huruf kat situ. Jadi jaga-jaga, jangan kita baca wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Salah. Kena tunjukkan ada sabdu. Sebab ada dua huruf pada situ. Wa bil haqqi. Bil haqqi. Kena jaga kat situ. Seterusnya jaga pada huruf sad. Ada dua huruf sad kat sini. Ada dua huruf sad kat sini. Saw dengan sabr. Sad saya dah terang kepada awal-awal lagi, huruf sad jangan baca dengan huruf sin. Jangan baca huruf sad dengan huruf sin. Macam biasa, jangan baca huruf sad dengan huruf watawasaw, saw tak nak. Watawasaw, tak nak saw. Bis sabr, bukan bis sabr. Bis sabr tu sin, kita nak bis sabr. Dan pada akhir sekali adalah pada huruf ra ini. Pada huruf ra ini, saya dah terangkan tadi, kita kena cari kat mana makhraj huruf ra. Macam mana nak tahu makhraj huruf ra tuan-tuan? Cuba sebut aur. Sebut aur, kat mana lidah kita berhenti kat langit, itulah makhraj huruf ra. Maka pada penghujung ayat ini, kita kena halakan, gerakkan lidah kita menuju pada makhraj huruf ra kat situ. Kita kena tunjukkan tuan-tuan. Jadi kena jaga-jaga huruf ra, kena parking pada ayat itu. Bil sabr. Kalau saya sebut secara slow-mo jadi macam tu lah. Bil sabr. Lepas kita sebut huruf ba tu, kita kena gerakkan lidah kita pergi ke arah huruf ra. Boleh? Faham tak ni? Alhamdulillah, moga fahamlah. Alhamdulillah. Okey tuan-tuan, jadi insya-Allah selesai berkenaan dengan surah Al-Asr kita. Moga tuan-tuan faham. Kat sini saya banyak tegar berkenaan dengan huruf ra sebenarnya. Sebab apa tuan-tuan? Kebanyakan orang dia tinggalkan huruf ra ini, dia tidak bunyikan huruf ra ini tuan-tuan. Itu yang kita lebih takut, sebab kita dah seakan-akan membuang satu bunyi dalam Al-Quran, membuang satu huruf dalam Al-Quran. Dah tak sengaja ustaz. Sebab itu tuan-tuan, kita perlu belajar. Sebab itu kita perlu belajar. Sebab membaca Al-Quran secara bertajwid ini adalah hukumnya wajib untuk kita semua sebagai seorang Islam. Kalau kita tidak baca secara bertajwid, hukumnya berdosa. Sebab itu saya menyeru kepada semua yang ada dalam live kali ini, kalau boleh kita ajak anak-anak kita sekali untuk sama-sama libatkan diri dalam live ini. Tengok sama-sama. Sebab apa? Sebab tuan-tuan, kita nak bacaan anak-anak kita pun betul. Kita tak nak bacaan kita sahaja betul. Kalau boleh ajak anak sekali tengok, suami sekali tengok. Kalau boleh kita hidupkan Al-Quran dalam rumah kita, bagus tuan-tuan. Contohnya kalau kita dapat hidupkan Al-Quran dalam rumah kita, kat situ pun kita dah bina circle yang positif. Kita boleh buat tadarus Al-Quran, kita boleh buat halaqah Al-Quran. Jadi macam mana tuan-tuan? Bila mana ada seorang salah, ada orang yang akan menegur. Jadi kita dah cipta budaya Al-Quran dalam keluarga kita. Itu yang kita nak. Jadi setakat ini semua faham?
Boleh tulis di ruangan komen, saya faham Ustaz. Ke tak faham? Tulis di ruangan komen, saya faham Ustaz. Saya dah nak buat penutup ni. Boleh tulis di ruangan komen, saya faham Ustaz. Boleh. InsyaAllah supaya kita dapat manfaat berlaku. Boleh? Muan Nurfahana Zulaikha, insyaAllah Ustaz doakan kami semoga istiqamah, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, alhamdulillah saya doakan kita semua istiqamah pada jalan Allah, istiqamah belajar Al-Quran, kerana Al-Quran lah yang akan jadi penyembuh kepada penyakit yang ada dalam diri kita. Sama ada penyakit itu penyakit secara zahir ataupun penyakit itu penyakit secara batin. Zahir macam penyakit-penyakit yang kita tahu, yang kita nampak. Batin adalah penyakit-penyakit yang melibatkan hati kita, tuan-tuan. Macam saya sebut pada pengenalan awal lagi, tuan-tuan, Al-Quran ini adalah benda yang suci, benda yang baik, benda yang bersih. Dia tidak akan berada pada tempat yang kotor. Maka bersihkan hati kita untuk sama-sama kita letakkan Al-Quran dalam jiwa kita. InsyaAllah kita istiqamah sampai ke akhirnya. Okey, alhamdulillah. Zamuda faham Ustaz. Jafar Mahdi saya faham Ustaz. Kak Ani faham Ustaz. Syahir saya faham, alhamdulillah. Nora Mazin, insyaAllah Ustaz saya faham Ustaz. Alhamdulillah, insyaAllah tuan-tuan. Moga dengan cara ini kita dapat sebarkan manfaat. Jadi macam biasa, tuan-tuan bersedia ke saya nak bawa tuan-tuan mengembara ni? Perubahan setup. Sekejap kita tuan. Dak jumpa butang. Okey, jumpa dah. Okay, jadi insyaAllah tuan-tuan, saya ulang sekali lagi, kesalahan yang paling besar berkenaan dengan surah Al-Asr adalah huruf Ra. Kan saya sebut tadi, kita perlu matikan huruf Ra. Sebelum huruf Ra kita bagi alif baris atas, bunyi dia apa? Bunyi dia aur. Bunyi dia apa? Aur. Nampak tak mulut saya? Aur. Saya muncungkan sedikit. Tuan-tuan, tak muncung pun tak apa. Cuma kita nak tunjukkan pada huruf Ra, itu ada sifat tebal. Aur. Kalau boleh angkat lidah kita sikit. Tak muncung pun tak apa, lidah kita terangkat sedikit. Jadi tuan-tuan, jaga-jaga berkenaan dengan surah Al-Asr. Jadi saya nak tanya semua, adakah semua bersedia dengan episod yang ke-12? Adakah semua bersedia dengan episod yang ke-12? Tulis di ruangan komen. Tulis di ruangan komen, saya bersedia. Saya bersedia. Mak Peter Jeff, Ustaz nak cadang, minta Ustaz baca sekali surah setelah habis. Okey, boleh. Bagus. Tuan-tuan, saya baca. Okey, saya tengok. Jadi tuan-tuan dengar je. Ini saya baca secara praktikal terus. Jadi tuan-tuan dengar, saya baca sambil tengok macam mana gaya mulut saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Okey tuan-tuan, perhatikan mulut saya, bagaimana saya bunyikan setiap huruf itu. Kalau boleh kita sama-sama praktikkan. Tuan-tuan, tulis di ruangan komen, saya bersedia episod yang ke-12. Saya bersedia esok pagi Ustaz. Tulis ruangan komen, tunjukkan semangat kita, tunjukkan istiqamah kita dalam jalan Al-Quran. Semoga setiap usaha kita Allah balas dengan ganjaran syurga Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tulis ruangan komen, saya bersedia Ustaz. Kemah-kemih ni. Malam ni Ustaz mengaji. Betul, Abang Yusof ke kelas Rabu, betul. Malam ni kita jumpa kelas mengaji. Muhammad Taufik, insyaAllah saya bersedia. Wan Nurfahana saya bersedia, alhamdulillah. Kak Rahani siap sedia, insyaAllah, alhamdulillah. Abang Jaafar bersedia, alhamdulillah. Sihat Abang Jaafar. Syamdin saya bersedia. Zamuda saya bersedia Ustaz.
Kak Ani, saya bersedia. Bagus semangat-semangat belaka ni. Abdul Aziz, insya-Allah sedia Ustaz. Good. Syair Mamakno, saya bersedia untuk episod ke-12 insya-Allah. Nara Mazin, insya-Allah saya bersedia Ustaz. Jadi tuan-tuan, saya doakan kita semua istiqamah dalam jalan Al-Quran. Jangan lupa esok pagi kita berjumpa balik pukul 9.30 pagi. Ingat, kita menyebarkan yang baik dan mencegah yang mungkar. Antara cara untuk menyebarkan baik adalah kita sebarkan live ini ataupun sebar benda-benda yang baik. Live ini juga adalah untuk kita mengajak orang lain dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tunjukkan kasih sayang, tunjukkan sayangnya kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, akhiri dengan kelas ini saya mengajak semua, jom kita berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Jom kita akhiri dengan doa tilawatul Quran. Dengan doa tilawatul Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadah tangan. Ikut sama-sama dengan saya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah kami semua daripada segala bala bencana ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami daripada segala wabak penyakit yang boleh memudaratkan kami. Letakkanlah kami semua dan keluarga kami di bawah lindungan-Mu ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, berilah taufik hidayah kepada kami, permudahkanlah segala urusan kami, dekatkanlah hati kami kepada-Mu ya Allah. Ampuni segala dosa kami, kedua ibu bapa kami, guru-guru kami dan semua muslimin dan muslimat yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Tuan-tuan semua ikut sama-sama dengan saya. Allahumma habibna ilal Quran wa habbibil Quran ilaina. Ya Allah, cintakanlah kami kepada Al-Quran dan cintakanlah Al-Quran kepada kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa esok pagi 9.30 pagi. Sasul Ustaz. Assalamualaikum.